Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 8 iaitu dari kelas FSB 1. Hari ini kami akan membentangkan satu pembentangan berkaitan borang soal sidik penderaan kanak-kanak yang telah kami sediakan dalam subjek penghayatan etika dan peradaban. Baiklah, ahli kumpulan kami terdiri daripada 7 orang ahli kumpulan iaitu pertama Julia Akila, kedua Nur Farah Nasuha, ketiga Eng Senteng, keempat Putri Arisha Safia, kelima Nurul Hatika, keenam Amir Ashraf dan ketujuh Muhammad Hilman Syafi. Okey, pertama sekali kita akan pergi pada bahagian pengenalan. Kanak-kanak ini secara amnya didefinisikan sebagai seseorang yang berada dalam lingkungan umur 18 tahun ke bawah yang sudah termaktub dalam Akta Kanak-kanak 2021. Penderaan kanak-kanak merujuk kepada sebarang jenis aktiviti penderaan secara fizikal, emosi, penderaan seksual, kecuaian dan pengabaian terhadap kanak-kanak, termasuk sebarang bentuk eksploitasi atau komersial yang telah dilakukan terhadap kanak-kanak tersebut. Okey, penderaan kanak-kanak adalah satu pencabulan atau pengelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk mereka berkembang dalam keadaan yang sihat dan bermaruah, di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup kanak-kanak tersebut. Penderaan juga boleh dikategorikan kepada 4 jenis iaitu penderaan fizikal, emosi, seksual dan pengabaian. Penderaan fizikal menurut Akta Kanak-kanak 2021 adalah apabila seorang kanak-kanak itu dia dicederakan dari segi fizikal mereka menyebabkan kecederaan pada mana-mana bahagian tubuh badan mereka. Seterusnya, penderaan seksual pula menurut Akta Kanak-kanak 2021 adalah apabila seorang kanak-kanak itu dia terananya dari segi seks jika dia mengambil bahagian sama ada sebagai peserta atau pemerhati dalam apa-apa aktiviti yang berunsur seks. Seterusnya, penderaan emosi menurut Akta Kanak-kanak 2021 adalah apabila seorang kanak-kanak itu dia dicederakan dari segi emosi yang menyebabkan gangguan yang boleh dilihat pada fungsi mental atau emosi kanak-kanak tersebut. Pengabaian ni dia merujuk pada satu kegagalan yang berterusan atau serius menyebabkan keperluan asas fizikal, emosi, pembangunan dari segi kesihatan kanak-kanak, pendidikan dan tempat tinggal mereka diabaikan. Pengabaian boleh mendedahkan kanak-kanak kepada segala bentuk bahaya, termasuk mengancam ancaman mereka sendiri. Lazimnya, pendera ini merupakan orang yang lebih dewasa dan kebanyakan kes-kes yang dapat kita dengar adalah mereka yang telah diberikan kepercayaan oleh kanak-kanak itu mendera kanak-kanak tersebut. Okay, kami telah menyediakan Google Form berkaitan penderaan kanak-kanak ini dan kami telah memberikan Google Form ini kepada responden-responden dari UMK. Okey, bahagian A, demografi responden. Jantina terdapat 2 iaitu lelaki dengan perempuan. Lelaki seramai 8 orang, perempuan seramai 17 orang. Bangsa pula terdiri daripada bangsa Melayu iaitu seramai 20 orang, bangsa Cina 2 orang, India 1 orang serta lain-lain bangsa adalah 2 orang. Okey, bagi tahun pengajian oleh responden-responden kami adalah bagi tahun 1 seramai 24 orang pelajar, tahun 2 seramai 1 orang, manakala tahun 3 tiada responden yang kami merespondenkan. Okey, umur mereka pula adalah dalam lingkungan umur 19 hingga 20 tahun seramai 3 orang. Dalam umur 21 hingga 22 tahun seramai 21 orang, manakala dalam lingkungan umur 23 hingga 24 tahun adalah 1 orang. Hai, Assalamualaikum. Kita akan teruskan kepada bahagian B iaitu mengenal pasti faktor penderaan kanak-kanak yang berlaku di Malaysia. Bagi faktor pertama, ibu dan bapa atau penjaga kurang memiliki ilmu dalam menjaga anak-anak. Bagi peratus yang tertinggi iaitu peratus tertuju sebanyak 72% dan bagi peratus yang rendah iaitu sangat tidak setuju dan tidak pasti sebanyak 4%. Bagi faktor kedua ialah sejarah ibu dan bapa atau penjaga fobia kerana pernah menjadi mangsa penderaan sewaktu kecil.
Bagi peratus yang tertinggi iaitu peratus setuju sebanyak 52% dan yang paling rendah ialah sangat tidak setuju sebanyak 4%. Bagi faktor ketiga ialah ibu dan bapa atau penjaga memiliki pegangan agama yang rapuh. Bagi peratus yang tertinggi iaitu setuju dan sangat setuju sebanyak 36% bagi setuju dan 32% bagi sangat setuju. Bagi peratus yang terendah iaitu sangat tidak setuju sebanyak 8%. Faktor keempat pula ialah ibu dan bapa atau penjaga memiliki masalah tekanan dan gangguan emosi yang kekal. Peratus yang tertinggi iaitu peratus setuju sebanyak 48% dan sangat tidak setuju merupakan peratus yang terendah iaitu sebanyak 4%. Ialah kedudukan ekonomi keluarga yang tidak kukuh mempengaruhi keharmonian keluarga. Peratus yang tertinggi iaitu peratus setuju dan sangat setuju sebanyak 44% bagi setuju dan 40% sangat setuju. Bagi peratus yang terendah iaitu tidak pasti. Teruskan kepada bahagian C iaitu mengkaji langkah bagi mengatasi isu penderaan kanak-kanak yang berlaku di Malaysia. Bagi langkah pertama, menjadi masyarakat yang peka dengan keadaan sekeliling bagi menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa berkenaan aktiviti berkait dengan penderaan kanak-kanak. Bagi peratus yang tertinggi iaitu sangat setuju sebanyak 68% dan bagi yang tidak setuju memperolehi 4% iaitu yang paling rendah. Bagi langkah yang kedua, pihak kerajaan menguatkuasakan penguatkuasaan undang-undang di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 dengan menjatuhkan hukuman setimpal kepada pelaku. Peratus yang tertinggi iaitu peratus sangat setuju sebanyak 72% dan tidak setuju sebanyak 4% sebagai peratus yang terendah. Langkah seterusnya ialah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mengadakan kempen anti penderaan kanak-kanak bagi memberikan kesedaran kepada masyarakat akibat yang akan diterima sekiranya terlibat dengan kes penderaan kanak-kanak. Peratus yang tertinggi iaitu peratus sangat setuju sebanyak 60% dan bagi yang paling rendah iaitu tidak setuju sebanyak 4%. Bagi langkah terakhir, masyarakat memainkan peranan dalam mendidik anak-anak dengan baik sejak kecil. Peratus yang tertinggi iaitu peratus setuju dan sangat setuju sebanyak 52% bagi setuju dan 44% bagi sangat setuju. Bagi peratus yang terendah iaitu peratus tidak setuju sebanyak 4%. Seterusnya saya akan bentangkan statistik yang telah kami kumpul. Pendapat semua responden terhadap masyarakat menerapkan sikap nilai murni dalam kehidupan seharian serta mengamalkan gaya hidup sihat. Seperti yang kita boleh lihat sekarang, terdapat 56% atau bersamaan 14 orang adalah sangat setuju dengan fakta ini. Seterusnya, terdapat 40% atau bersamaan 10 orang bahawa mereka setuju dengan fakta ini, dan akhir sekali terdapat seorang atau bersamaan 4% adalah tidak setuju. Pendapat responden yang kami kumpul tiada yang sangat tidak setuju atau tidak pasti. Kumpulan kami juga menyediakan soalan tambahan di bahagian D, iaitu yang pertama, adakah keterbatasan hukum dan sistem keadilan merupakan masalah yang mengakibatkan penderaan kanak-kanak berlaku? Jelaskan. Pada pendapat salah seorang responden, keterbatasan hukum dan sistem keadilan bukan masalah yang mengakibatkan penderaan kanak-kanak berlaku. Sebaliknya, masalah seperti ekonomi keluarga yang tidak kukuh dan pernah mengalami penderaan sejak kecil lagi adalah merupakan punca yang mengakibatkan penderaan kanak-kanak berlaku. Seterusnya, soalan yang kedua, apakah yang perlu dilakukan bagi meningkatkan sumber dan fasiliti bagi membantu mangsa penderaan kanak-kanak? Kebanyakan cadangan responden dibahagi kepada 3. Yang pertama, mengadakan program one-to-one talk dan mendedahkan mereka kepada aktiviti seperti sukan bagi memberi keyakinan kepada mereka untuk kembali berhadapan dengan orang ramai dan mengurangkan rasa takut.
Yang kedua, menyediakan pusat perkhidmatan kaunseling yang lebih berkesan kepada mangsa supaya mangsa dalam keadaan tenang. Yang ketiga, pasang kamera lita tutup supaya dapat pada suatu hari nanti mungkin boleh dijadikan sebagai bukti kepada pihak yang berkuasa untuk membantu bangsa penderaan kanak-kanak. Dan soalan yang akhir sekali iaitu apakah yang anda akan lakukan sekiranya anda melihat ahli keluarga ataupun jiran terdekat terlibat dalam isu ini. Responden mereka mencadangkan akan segera melaporkan kejadian ini dengan segera kepada pihak polis dan menyediakan saksi bagi menguat lagi laporan atau bukti gambar dan video yang akan dapat mengaitkan mereka dalam undang-undang yang berat. Dan yang kedua ialah responden bercadang dengan orang sekelilingnya akan menahan pelaku lalu membawa suspek terus ke balai polis dengan bukti rakaman yang diambil secara langsung. Secara kesimpulannya, penderaan kanak-kanak merupakan satu perbuatan keji yang dilarang keras oleh agama. Hal ini sedemikian kerana perbuatan sebegitu seolah-olah bertujuan untuk menjahanamkan aset penting negara pada masa akan datang dan memusnahkan keturunan kita sendiri. Ingatlah, anak-anak merupakan amanah Allah yang sangat suci dan bersih. Oleh itu, menjadi tanggungjawab kita untuk membentuknya menjadi seorang yang baik atau sebaliknya. Jika mereka selalu diperlakukan dengan tindakan negatif semasa kecilnya, tidak mustahil mereka akan menjadi lebih ganas apabila meningkat dewasa. Jadi, sayangilah anak-anak dan jauhilah kes penderaan kanak-kanak kerana ia tidak menguntungkan mana-mana pihak, malah dosa yang kita akan dapat di akhirat nanti. Sekian, terima kasih.